Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas sains tahun 2 bersama saya Ustazah Haisyah. Unit 1, Kemahiran Saintifik. Kemahiran saintifik ialah kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Terdapat dua kemahiran saintifik, iaitu yang pertama kemahiran proses sains dan yang kedua kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ada 4. Pertama, memerhati. Kedua, mengelas. Ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Dan yang keempat, berkomunikasi. Okey, kita pergi kepada kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Memerhati ialah proses mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, mendengar, merasa dan menyentuh. Ingat, kita sebagai manusia, kita ada 5 deria, iaitu melihat dengan menggunakan mata, menghidu dengan menggunakan hidung, mendengar dengan menggunakan telinga, merasa menggunakan lidah dan menyentuh menggunakan tangan. Sekarang, saya bagi awak contoh. Okey, awak bayangkan depan awak sekarang ada sebiji durian yang dah terbuka. Okey, pertama sekali awak menggunakan diri melihat awak, diri penglihatan awak, iaitu mata. Awak nampak durian tu berwarna hijau, isi dia warna kuning, dia berduri. Dan yang kedua, awak menggunakan deria hidung awak. Awak menggunakan hidung awak untuk menghidu. Durian ada bau ke? Dari jauh lagi awak dah bau durian. Durian ada bau yang sangat kuat. Dan yang ketiga, awak menggunakan lidah awak untuk merasa durian, rasa dia manis. Yang keempat, awak menggunakan deria sentuhan awak. Awak sentuh durian, awak rasa tajam. Durian, kulit dia tajam, kulit dia keras. Yang kelima, dengar. Durian ada bunyi ke? Tak ada. Durian tak ada bunyi sebab dia bukan haiwan, dia bukan manusia. Yang kedua, mengelas. Bermaksud mengumpul, mengasingkan, mengkategori objek mengikut sifat dan ciri yang sama. Kita asingkan objek mengikut sifat ciri yang sama. Maksudnya kita kumpulkan dia, kita asingkan dia jadi dua kumpulan yang berbeza. Contoh, sekarang ni awak nampak dekat skrin ada 6 haiwan, iaitu harimau, itik, tenuk, penguin, kambing dan juga elang. Okey, macam mana awak nak asingkan binatang ni jadi dua kumpulan yang berbeza? Okey, awak perhatikan. Tengok, itik, penguin dan elang mempunyai ciri yang sepunya, iaitu mereka ada kepak. Jadi ciri yang pertama atau sifat yang pertama, haiwan berkepak, iaitu itik, penguin dan burung elang. Dan kumpulan yang kedua ialah tidak berkepak, iaitu kambing, tenuk, harimau. Sebab dia berbeza daripada itik, penguin dan elang. Mereka tiada kepak. Jadinya kita kumpulkan dia, satu kumpulan haiwan berkepak dan satu lagi kumpulan haiwan tidak berkepak. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor ialah kemahiran mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawaian yang betul. Contohnya, awak nak ukur panjang tali. Awak nak ukur panjang tali tu kena guna alat dan unit piawaian yang betul lah. Contoh, awak guna pembaring. Awak nak tahu panjang tali tu, awak guna pembaring. So unit dia sentimeter. Macam tu. Contoh lain, awak nak tahu berat awak. Awak tak boleh tahu berat awak guna pembaring. Jadinya awak kena guna
penimbang. Dan berat unit piawaian dia adalah gram atau kilogram dan seterusnya. Itulah. Yang keempat ialah berkomunikasi, iaitu mencatat dan membacakan maklumat. Okey, berkomunikasi ni maksud dia macam mana awak nak sampaikan maklumat yang tentang apa yang awak kaji kepada kawan-kawan awak atau kepada cikgu awak. Dan kemahiran komunikasi ni awak boleh sampaikan dalam bentuk gambar, carta, graf dan juga model. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran saintifik yang kedua, iaitu kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, terdapat 5 kemahiran manipulatif yang awak perlu tahu dan ingat. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, sebagai contoh, awak nak sikat isi padu air. Jadi, awak perlu guna silinder penyukat dan awak perlu tahu cara yang betul untuk menuang cecair itu ke dalam silinder penyukat. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen ni ialah bahan atau objek yang awak nak kaji. Contoh kat sini, mengendalikan spesimen hidup iaitu siput kebun. Jadinya awak kena tahu macam mana awak nak kendalikan siput ni dengan cermat, iaitu contoh awak masukkan dalam bekas yang bersih dan pastikan bekas itu ada pengudaraan yang baik. Seterusnya, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Lakaran hendaklah jelas dan tepat. Contoh, awak melakar spesimen awak iaitu bunga raya, ataupun awak melakar peralatan sains, contoh bika. Seterusnya, nombor 4, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, bila awak nak guna peralatan sains ni, awak tak boleh biarkan dia macam tu. Awak kena bersihkan dia semula dan keringkan dia. Contoh dia, tabung uji awak tu dah guna tadi tu, basuh dan keringkan. Yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul. Peralatan dan bahan sains yang awak dah guna, awak kena simpan balik, letak balik dekat tempat asal dia. Contoh, awak simpan bikar, kantong pembesar dalam laci, dan barang-barang yang mudah terbakar atau barang-barang bahaya perlu letakkan di tempat yang selamat, elak daripada cahaya matahari dan juga daripada haba. Baiklah, ini adalah rumusan untuk tajuk kita hari ini, iaitu terdapat 2 kemahiran saintifik. Yang pertama, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ada 4. Memerhati, mengelas mengikut ciri sepunya, mengukur dan menggunakan nombor dan berkomunikasi. Manakala kemahiran manipulatif ada 5. Menggunakan alatan dan bahan sains dengan betul, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat, membuat lakaran dengan betul, jelas dan tepat, membersihkan alatan dengan betul dan menyimpan alatan sains dengan betul dan selamat. 2 perkara penting ini awak perlu ingat dan faham supaya kita boleh amalkan di masa penyiasatan dan kajian yang kita akan buat akan datang, insya-Allah. Baiklah, saya rasa setakat ini saja pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.